Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi kita dalam kelas online bersama Ustaz Solihin. Baik, pada sesi kali ini Ustaz akan kongsikan satu tajuk yang lain, iaitu di dalam bidang fiqh, solat jamak dan qasar. Okey, baik. Mungkin ada dalam kalangan anak-anak semua yang bermusafir, sebagai contoh dari Kedah ke Kuala Lumpur, mungkin teringin nak laksanakan solat jamak dan qasar, betul. Tetapi apakan daya, kita tak ada ilmu, kita tak ada kefahaman tentang solat jamak dan qasar, jadi kita tak dapat laksanakan. Sebenarnya, solat jamak dan qasar ni adalah satu kemudahan, anugerah daripada Allah Subhanahu Wa Taala kepada orang-orang Islam. Sekiranya mereka bermusafir, pergi ke sesuatu tempat, Allah Ta'ala anugerahkan kita ni rukhsah ataupun kemudahan, keringanan, supaya kita dapat melaksanakan ibadah itu dengan sempurna. Walau di mana pun kita berada, walau apa cabaran sekalipun, walau apa ujian yang kita dapat sekalipun, kita tetap mampu untuk melaksanakan solat dengan sempurna. Baik, di dalam tajuk solat jamak dan qasar ni, Ustaz akan terangkan beberapa perkara yang penting lah. Yang pertama sekali, Ustaz akan terangkan maksud, bahagian dan syarat-syarat yang diharuskan solat jamak. Yang kedua, maksud dan syarat-syarat solat jamak dan qasar. Yang ketiga, syarat perjalanan yang diharuskan solat jamak dan qasar. Yang keempat, cara-cara menunaikan solat jamak dan qasar. Dan ini yang penting sekali kan, cara-cara menunaikan solat jamak dan qasar. Dan terakhir sekali, Ustaz akan susuli dengan beberapa latihan supaya murid-murid sekalian dapat menguji kefahaman tentang solat jamak dan qasar. Baik, kita teruskan dengan yang pertama, maksud, bahagian dan syarat-syarat yang diharuskan solat jamak. Okey, bila kita selalu dengar kan, solat jamak, pergi sini orang kata kenapa tak buat jamak kan? Tapi kita faham tak sebenarnya apa maksud jamak tu? Okey, baik. Jamak ni maksudnya menghimpunkan dua solat fardu dalam satu waktu. Jamak ni berasal daripada perkataan Arab jamaah, iaitu menghimpunkan. Kita menghimpunkan dua solat fardu dalam satu waktu. Sebelum tu Ustaz nak terangkan kan, dalam solat jamak dan qasar ni hanya 4 solat fardu sahaja yang tertakluk di bawah dia. Yang pertama solat zuhur, solat asar, solat maghrib dan solat isyak. Solat subuh tidak ada dalam solat jamak dan qasar. Mana tahu kan ada orang nak buat solat jamak dan qasar untuk waktu subuh. Nanti selepas ni Ustaz akan terangkan. Okey. Seterusnya, bahagian solat jamak. Okey, dalam solat jamak ni ada beberapa bahagian lah. Yang pertama iaitu kita panggil solat jamak takdim. Sebut solat jamak takdim. Apa solat jamak takdim ni? Solat jamak takdim ni menunaikan kedua-dua solat fardu dalam waktu solat yang pertama. Contoh tadi Ustaz sebut kan, solat zuhur dan solat asar. Ataupun solat maghrib dan isyak. Dia tak boleh solat asar dan maghrib, tak boleh. Dia sama ada solat zuhur dan asar dan solat maghrib dan isyak. Okey. Tetapi dalam solat jamak takdim ni maksudnya menunaikan kedua-dua solat fardu dalam waktu solat yang pertama. Macam mana tu? Sebagai contoh, solat zuhur dan solat asar. Okay. Yang mana satu yang pertama? Sudah tentu solat zuhur kan? Jadi kita menghimpunkan kedua solat fardu tadi, solat zuhur dan asar tadi di dalam waktu zuhur lah, sebab waktu zuhur tu solat yang pertama. Jadi bahagian yang kedua adalah solat jamak takhir. Jamak takhir ini apa maksudnya? Menunaikan kedua-dua solat fardu dalam waktu solat kedua. Tadi dalam solat yang pertama itu jamak takdim, ini waktu solat yang kedua pula. Kalau solat zuhur dan asar, kalau dalam jamak takdim kita himpunkan dalam waktu zuhur, betul. Tetapi dalam jamak takhir ni kita himpunkan dalam waktu asar, sebab asar tu waktu yang kedua. Ataupun solat maghrib dan isyak kita himpunkan dalam waktu
isyak. Itu maksudnya solat jamak takhir. Baik. Syarat-syarat solat jamak. Syarat-syarat solat jamak. Apa syarat-syarat solat jamak takdim? Yang pertama, melaksanakan solat mengikut turutan lah. Maksudnya solat Zuhur dan Asar tu turutannya mestilah Zuhur Zuhur yang pertama kan. Jadi kena ikut turutan. Kita tak boleh buat solat Asar. Kalau kita buat solat Asar dulu, dia jadi solat lain lah kan. Jadi dia tak jadi jamak takdim lah. Yang kedua, niat jamak dalam solat pertama. Maksudnya kita niat jamak tadi dalam solat Zuhur tu ataupun dalam waktu maghrib tu tadi. Dia tak boleh buat dalam waktu yang kedua. Yang ketiga, bersegera melaksanakan solat kedua selepas salam. Maksudnya bila kita lepas bagi salam, sebagai contoh kita nak buat solat jamak takdim Zuhur dan Asar. Maksudnya solat Asar kita masukkan dalam waktu Zuhur. Selepas je bagi salam solat Zuhur tu, kita terus bangkit, kemudian kita laksanakan terus solat Asar. Kita tak boleh diselangi dengan perbuatan-perbuatan lain. Contohnya, kita bagi salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Ish, lapar lah pula kan. Nak pergi makan dulu lah. Lepas makan nasi ayam sepinggan, lepas tu kita main semula, kita solat Asar pula. Tu tak boleh. Kan? Itu maksudnya tidak boleh diselangi. Selepas bagi salam tu terus bangun dan solat Asar semula. Baik, yang keempat, berkekalan musafir hingga selesai solat kedua. Maksudnya kita masih dalam keadaan musafir lah. Okey. Seterusnya, syarat solat jamak takhir. Yang pertama, niat jamak dalam waktu yang kedua. Kita niat jamak tadi dalam waktu yang kedua itulah. Okey. Masih bermusafir hingga selesai solat ditunaikan. Okey. Masih bermusafir hingga selesai salam solat ditunaikan. Okey. Apa maksud di sini? Masih bermusafir hingga selesai salam solat itu ditunaikan. Maksudnya kita masih dalam keadaan bermusafir. Sebagai contoh, kita dari Kuala Lumpur kita nak balik ke rumah kita di Kedah, kan? Kita buat solat jamak dalam waktu Zuhur. Zuhur dan Asar dalam waktu Zuhur tadilah yang macam Ustaz sebut tadi. Jadi dalam perjalanan tu tiba-tiba sampai dekat rumah kita masih waktu Zuhur. Jadi kena solat tak Asar tu? Kena. Sebabnya tidak masuk lagi waktu Asar. Kita sudah sampai ke destinasi kita sebelum masuknya waktu Asar. Jadi kena solat lah. Itu maksudnya kena berkekalan. Kita masih dalam keadaan bermusafir. Bila kita dah tiba di destinasi, maksudnya kita sudah tidak bermusafir lah. Kita sudah sampai di destinasi yang dituju. Faham? Okey, baik. Solat jamak takdim. Ini yang Ustaz terangkan tadi tu. Okey, dia ada 4 sahaja ataupun 2 bahagian. Kita panggil 2 bahagian. Solat Zuhur dan Asar atau solat Maghrib dan Isyak. Okey. Jamak takdim Zuhur dan Asar dalam waktu Zuhur. Kalau Maghrib dan Isyak tadi dalam waktu Maghrib. Itu jamak takdim. Kemudian jamak takhir. Kalau jamak takhir, solat Zuhur dan Asar dalam waktu Asar. Tetapi begitu juga dengan solat Maghrib dan Isyak dalam waktu Isyak. Itu waktu yang kedua. Ingat, waktu yang pertama ni apa? Waktu pertama, waktu Zuhur dan waktu Maghrib. Waktu yang kedua apa? Waktu Asar dan waktu Isyak. Jamak takdim ni apa? Menghimpunkan kedua-dua solat fardu dalam waktu yang pertama. Jamak takhir menghimpunkan kedua-dua solat fardu dalam waktu yang kedua. Okey, kena ingat tu. Kemudian, maksud dan syarat solat jamak dan qasar. Okey, kemudian kita masuk pula solat jamak dan qasar. Okey. Maksud, syarat diharuskan solat qasar. Okey. Apa maksud qasar? Tadi kita dah dengar maksud jamak kan? Jamak maksudnya menghimpunkan. Kemudian maksud qasar. Qasar ni maksudnya apa? Qasar ni maksudnya memendekkan solat fardu 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Maksudnya mana-mana solat fardu yang 4 rakaat
kita boleh pendekkan menjadi dua rakaat. Tetapi selain daripada 4 tidak boleh. Sebagai contoh, solat apa yang selain daripada 4 rakaat? Ya, maghrib. Maghrib 3 rakaat kan? Jadi kita kena buat penuh 3 rakaat. Kita tak boleh pendekkan jadi 2 rakaat bagi solat maghrib. Tetapi bagi solat zuhur, solat asar dan solat isyak, ya, kita boleh pendekkan menjadi 2 rakaat. Itu yang dimaksudkan dengan qasar. Apa syarat dia? Syarat dia dilakukan ketika sedang bermusafir. Ini confirm lah kan. Yang kedua, telah melepasi sempadan kawasan tempat tinggal. Sebagai contoh, kita tinggal di Kedah, kita dah melepasi sempadan dah. Okey. Yang ketiga, tidak berniat untuk menetap lebih 3 hari. Contohnya dari Kedah kita nak ke KL kan. Kita dah niat dah, kita nak duduk sana mungkin 2 hari je. Maksudnya tak lebih 3 hari. Maksudnya itulah niat yang kita lakukan sebelum kita bermusafir. Okey. Maksud 3 hari ni tidak termasuk hari perjalanan pergi dan balik. Sebagai contoh, hari ni hari Sabtu. Hari Sabtu tidak dikira lagi. Esoknya tu baru start kira. Okay, yang keempat, tidak mengikut imam yang bermukim. Kalau kita nak buat solat qasar, kita tidak boleh ikut imam yang bermukim. Maksudnya kita singgah di mana-mana masjid kan. Kita ikut imam tu lepas kita nak buat qasar, tak boleh. Kalau kita ikut imam tu kita kena solat secara penuh, secara sempurna. Kalau dia solat zuhur tu kita kena ikut solat zuhur 4 rakaat. Kemudian bila dah bagi salam, kita bangun, kita solat pula asar 2 rakaat sekiranya kita nak buat jamak takdim lah. Okey, baik. Begitu juga kalau kita nak buat jamak takhir. Kalau dalam waktu tu waktu asar dia solat 4 rakaat, kita kena ikutlah 4 rakaat. Lepas tu kita bangun semula, kita buat solat zuhur 2 rakaat secara bersendirian lah kan. Bila kita buat mengikut imam yang bermukim, kita tidak boleh solat qasar. Baik, seterusnya syarat perjalanan yang diharuskan solat jamak dan qasar. Okey, apa syarat-syarat perjalanan yang diharuskan solat jamak dan qasar? Dia ada syarat-syarat perjalanan dia lah. Okey, yang pertama kita kena ketahui destinasi yang dituju. Sebagai contoh kan, kita nak pergi ke Kuala Lumpur, kita mesti tahu destinasi mana yang kita nak tuju. Jangan kita main pergi saja. Nak pergi mana ni tak tahu kan. Maksudnya kita tidak ada arah tujuan dan kita tidak mengetahui destinasi yang kita nak tuju. Itu yang pertama. Yang kedua, jarak perjalanan sehala melebihi 81 km ataupun kita lebih selalu dengar 2 marhalah kan. 2 marhalah ni apa? Ada ulama kata 80 km, ada 81, ada 82, ada 90 km. Jadi secara orang kata puratanya ulama menyebut 80 ataupun 81 km. Ini sudah memadai dengan 2 marhalah. Okey. Yang ketiga, bukan untuk tujuan maksiat. Kalau kita nak bermusafir, contohnya dari Kedah ke Kuala Lumpur, nak pergi mana ni? Nak pergi ke disco sebagai contoh. Itu untuk tujuan maksiat kan. Nak pergi mana ni? Aku nak pergi merompak bank kan. Dari Kedah nak pergi KL ni, nak pergi merompak bank. Sampai di RNA dia solat jamak qasar pula. Itu tak boleh. Sebab tujuan dia tujuan maksiat. Tapi kalau tujuan dia tujuan yang selain maksiat, sebagai contoh dia nak pergi menziarahi sanak saudara, dia nak pergi menuntut ilmu kan selama 2 hari, dia nak pergi jumpa rakan taulan, kursus bengkel dan sebagainya kan, untuk perkara yang baik, maka dibolehkan untuk solat jamak dan qasar. Baik, ini sedikit info tambahan lah untuk anak-anak semua. Okey, Ustaz baca sikit. Solat jamak dan qasar hanya boleh dilaksanakan jika seseorang musafir berniat untuk tinggal di suatu tempat tidak melebihi 3 hari. Dia mesti niat tidak melebihi 3 hari. Tapi kalau contohnya, aku nak pergi rumah anak aku ni, nak duduk sana seminggu, tak boleh lah, sebab dia dah niat lebih 3 hari. Tapi kalau dia niat tidak melebihi 3 hari, ya boleh solat jamak dan qasar. Baik, dia perlu, jika berniat melebihi 3 hari, maka dia tidak lagi dikira sebagai musafir sebab dia dah melebihi 3 hari.
dia perlu menunaikan solat seperti biasa apabila sampai ke destinasi. Bila dia sampai di rumah anak dia tadi tu, dia kena solat macam biasalah sebab dia dah niat dah melebihi 3 hari. Walau bagaimanapun, dia boleh solat jamak dan qasar ketika dalam perjalanan pergi dan balik. Contoh tadi Ustaz ambil contoh mudah lah kan, dari Kedah ke KL. Kan dia dah niat dah seminggu kan nak duduk rumah anak dia lah lebih dah 3 hari. Jadi boleh tak solat jamak dan qasar? Mesti confirm tak boleh sebab dia dah niat melebihi 3 hari. Syarat dia mestilah tidak melebihi 3 hari. Jadi dalam perjalanan dari Kedah ke KL tu dia boleh solat jamak qasar tak? Boleh sebab dia dalam perjalanan. Dia dalam perjalanan dia boleh. Okey, bila dia sampai destinasi dia dah kena start untuk solat secara sempurnalah seperti biasa 4 rakaat ataupun 3 rakaat tadi. Jika musafir tidak pasti tempoh tinggalnya, maka dia dibenarkan solat qasar sehingga 18 hari. Dia tak pasti berapa hari dia nak pergi sana kan. Jadi dia bolehlah, dibenarkanlah. Baik, okey, seterusnya cara-cara menunaikan solat jamak dan qasar. Okey, wajib niat dalam hati macam biasa. Ustaz dah ajar dah tajuk solat sebelum ni. Ini cuma info tambahan solat jamak dan qasar. Ya, solat yang pertama tadi, usalli fardhu zuhri raka'ataini qasran majmu'an ilaihil as jama' taqdim lillahi ta'ala. Okey, kita nak solat jamak yang pertama tadi. Okey, solat jamak yang kedua pula, usalli fardhal asri raka'ataini qasran majmu'an ila zuhri jama' taqdim lillahi ta'ala. Ini contoh niat. Okey, contoh mudahnya macam mana? Bahasa Melayu kita niat dalam hati. Kalau tak faham sangat bahasa Arab ni Ustaz, saya tak erti lah bahasa Arab. Saya nak hafal ni susah sangat kan. Susah. Hafal alif bata pun makan berhari-hari. Nak hafal surah Al-Fatihah pun seminggu, 2 minggu baru nak ingat. Kan? Okey, kita niat je lah bahasa Melayu. Sahaja aku semayang fardu zuhur 2 rakaat, qasar dan dijamakkan di dalam waktu asar, jamak takdim kerana Allah Ta'ala. Macam biasalah. Panjang sangat Ustaz. Aku nak semayang solat zuhur ni 2 rakaat secara qasar jamak dalam waktu asar kerana Allah Ta'ala. Ikut bahasa yang awak boleh. Bahasa yang paling mudah, bahasa yang awak faham. Kerana Allah Ta'ala ni dia faham. Bukan kata tak faham kan. Awak sebutlah macam mana pun asalkan membawa maksud kepada solat jamak tadi tu, insya-Allah maka Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan menerima niat kita, insya-Allah. Okey. Jamak takdim, waktu dia dalam waktu yang pertama iaitu waktu maghrib ataupun zuhur tadilah, itu jamak takdim. Macam Ustaz sebut tadi, solat yang pertama, waktu yang pertama solat zuhur ataupun solat maghrib. Waktu yang kedua solat asar ataupun solat isyak, itu waktu yang kedua. Jamak takdim ni mestilah dalam waktu yang pertama. Okey, turutan. Dia dahulukan solat yang waktunya terdahulu daripada solat yang waktunya kemudian. Contoh waktu zuhur ni kita kena tunaikan zuhur dululah. Kan? Okey. Jamak takhir. Kalau jamak takhir ni dalam waktu yang kedua. Kalau kita solat zuhur dan solat asar, kita kena buat dalam waktu asar. Kalau kita solat maghrib dan isyak, kita buat dalam waktu isyak. Jadi turutannya macam mana? Boleh mendahulukan satu daripada 2 solat. Solat pertama boleh didahulukan kerana solat tersebut terlebih dahulu dari sudut turutan waktu. Solat kedua pula boleh didahulukan kerana solat tersebut adalah pengambilan waktunya. Jadi kalau jamak takhir ni, mana-mana kita nak buat dulu pun tidak ada masalah. Ustaz, saya nak solat jamak takhir ni, saya nak buat waktu zuhur dulu kan, nak buat waktu asar dulu. Sekarang ni waktu asar ni, nak buat waktu zuhur dulu kan, waktu asar dulu. Ustaz cakap kena ikut turutan, betul tak? Dalam waktu jamak takhir ni, mana-mana pun tak ada masalah. Kalau awak nak buat zuhur dulu pun tak ada masalah. Kalau nak buat asar dulu pun tak ada masalah. Nak buat zuhur sebab apa? Sebab kita nak ikut turutan. Nak buat asar sebab apa? Sebab kita berada dalam waktu asar tadi kan. Jadi untuk jamak takhir mana-mana dulu pun tak ada masalah. Tetapi dalam jamak takdim tak boleh. Jamak takdim mestilah dahulukan solat yang pertama dulu sebab kita menghimpunkan kedua-dua solat tadi dalam waktu yang pertama. Sebagai contoh, kita nak himpunkan solat zuhur dan asar tadi itu dalam waktu zuhur, betul tak? Kita tak boleh buat solat asar dulu dalam jamak takdim ni.
kita kena buat solat zuhur dulu. Sebab apa? Sebab solat zuhur yang pertama. Okey. Bilangan rakaat macam Ustaz sebut dah tadi, bilangan rakaat untuk solat zuhur, asar dan isyak mestilah 4 rakaat. Sekiranya kita buat qasar, boleh dipendekkan sebanyak 2 rakaat. Namun bagi solat maghrib mestilah kita buat 3 rakaat. Ustaz, boleh tak saya buat solat jamak tapi saya tak mau buat qasar? Boleh, tak ada masalah. Tapi Allah dah bagi kemudahan kan dekat orang yang musafir, mungkin disebabkan kekangan waktu kan. Jadi kita gunakan kemudahan anugerah daripada Allah Subhanahu Wa Taala ni. Okey, itu saja secara ringkas yang Ustaz boleh fahamkan awak. Ustaz boleh terapkan ilmu ni kepada awak secara ringkas tentang solat jamak dan qasar. Jadi ada sebarang pertanyaan tak? Kalau ada sebarang pertanyaan, awak boleh hubungi Ustaz dengan segera dan ajukan pertanyaan awak kepada Ustaz. InsyaAllah apa yang Ustaz boleh jawab, Ustaz akan menjawab dengan segera. Sekiranya ada keraguan dari pihak Ustaz sendiri, Ustaz akan rujuk mana-mana ulama yang ada, insyaAllah. Baik, sekadar itu sahaja kelas online bersama Ustaz Solihin pada sesi kali ini, dan kita berjumpa lagi di lain hari, lain sesi, insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.